Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak murid cikgu ceria dan sihat hendaknya. Untuk hari ini kita akan belajar topik pola nombor. Pola nombor ini merupakan subtopik bagi murid tahun 5. Sebelum kita pergi lebih lanjut dalam topik pola nombor ini, cikgu ingin kamu imbas kembali pengetahuan sedia ada kamu dalam mengenal apa itu tertib menaik dan juga tertib menurun. Cuba kamu fikir sejenak dua perkara ini. Siapa boleh jawab? Apa itu tertib menaik dan juga apa itu tertib menurun? Okey, tahniah kepada yang berjaya menjawabnya. Tertib menaik adalah suatu nombor yang disusun bermula daripada nombor yang lebih kecil kepada nombor yang lebih besar. Bahasa mudahnya seperti kita naik tangga daripada tingkat bawah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat seterusnya. Contohnya 20, 30, 40, 50. Tertib menurun pula adalah bermula daripada nombor besar kepada nombor kecil. Kita turun tangga daripada tingkat atas kepada tingkat bawah. Contohnya adalah 50, 40, 30, 20, 10. Okey, sekarang kita cuba lihat contoh soalan di bawah. Soalan menghendaki kita menyusun nombor-nombor yang diberikan mengikut tertib menaik. Ingat balik apa yang cikgu ajar sebelum ini. Tertib menaik bermaksud nombor kecil dahulu diikuti nombor-nombor yang lebih besar. Jika kita belajar nombor 1, 2, 3, senang untuk kita membezakannya. Tapi di tahun 5, kamu akan belajar nombor sehingga 1 juta. Dan nombor-nombor itu agak keliru. Tip yang pertama untuk kita menyusun secara tertib menaik. Kita lihat nombor di nilai tempat masing-masing. Okay, kita tengok contoh. Nilai sah. Yang pertama 5. Yang nombor yang kedua 5. Nombor yang ketiga 5. Nombor yang keempat 5. Nombor yang kelima juga 5. Bermakna nombornya sama. Kita banding pula nombor di kedudukan puluh. Semua nombor yang diberikan di tempat puluh adalah nombor 4. Seterusnya kita lihat nombor 1 di tempat ratus juga sama. Selepas rumah ratus, rumah ribu. Rumah ribu juga adalah mempunyai nilai yang sama, iaitu nilai sifar. Kemudian kita lihat rumah puluh ribu. Di nombor yang pertama diberikan nombor 6. Yang kedua diberikan nombor 5. Yang ketiga diberikan nombor 9. Yang keempat diberikan nombor 8. Dan yang kelima diberikan nombor 7. Bermakna kita akan membandingkan nombor di tempat puluh ribu. Okey, kita susun balik nombor-nombor ini mengikut tertib menaik. Yang pertama, kita lihat nombor yang paling kecil. 6, 5, 9, 8,
7. Agak-agak kamu, nombor apakah yang paling kecil? Okey, bagus. Nombor 5. Jadinya, kita akan susun nombor 5 ini dalam kedudukan yang pertama. Yang kedua, sebelum kita mencari nilai yang kedua, cikgu nasihatkan kamu pangkah dahulu petak yang kedua ini. Menandakan nombor tersebut sudah diambil bagi mengelakkan kamu keliru. Okay, selepas nombor 5, nombor yang lebih besar daripada 5 adalah 6. Jadi kita tulis nombor 860,145 di kedudukan yang kedua. Itu yang cikgu bagi tahu tadi. Sudah buat, kita pangkah petak. Yang ketiga, selepas 6, nombor yang lebih besar adalah nombor 7. Okey, bagus. Jadi kita akan letakkan 870,000 ini di kedudukan yang ketiga. Seterusnya, kedudukan yang keempat antara nombor 8 dan nombor 9, 8 yang lebih kecil. Jadi kita akan pilih 880,000 di kedudukan yang keempat. Dan akhir sekali, kita akan pilih 890,000 di kedudukan yang ke-5. Ini jawapan bagi susunan tertib menaik. Bermakna susunan nombor daripada kecil kepada nombor yang lebih besar. Okey, sekarang kita lihat pula soalan yang menghendaki kita menyusun mengikut nilai tertib menurun. Sama saja seperti kaedah tadi, kita bandingkan nombor mengikut nilai tempat. Yang pertama kita lihat rumasa. Rumasa, semua nombor adalah sama, iaitu nombor 5. Kemudian kita lihat pula rumah puluh. Rumah puluh juga adalah nombor yang sama, iaitu nombor 4. Kemudian kita melihat nombor di tempat rumah ratus. Yang pertama adalah 4. Yang kedua adalah 6. Yang ketiga 5. Yang keempat 8. Dan yang kelima adalah 7. Bermakna kita akan bandingkan nilai di rumah ratus. Kerana nilai digit adalah berbeza bagi setiap nombor. Okay, sekarang kita lihat nombor-nombor tersebut. Yang paling besar kita akan pilih dahulu. Nombor yang paling besar adalah nombor 8. Jadi kita akan letak nombor yang mempunyai kedudukan 8 ini di tempat yang pertama, iaitu 860,845. Kemudian kita akan pangkah seperti yang cikgu kata bagi mengelakkan kita keliru. Yang kedua, yang paling besar adalah nombor 7. Jadi kita letak nombor 7 ni di kedudukan yang kedua. Kemudian diikuti adalah nombor 6. Jadi kita akan letak di kedudukan yang ketiga. Seterusnya adalah nombor 5. Nombor 5 kita akan duduk di tempat yang keempat. Dan akhir sekali nombor 4 dinilai ratus. Jadi kita akan letak di tempat yang terakhir. Jadi inilah susunan nombor yang kita akan tulis jika soalan menghendaki kita menyusun nombor mengikut tertib menurun. Bermaksud nombor yang lebih besar duduk di depan dan nombor yang lebih kecil duduk di sebelah
kanannya ataupun yang paling terakhir. Okey. Okey, jika kita sudah faham mengenai tertib menaik dan menurun, kita akan teruskan kepada soalan mencari pola nombor. Dalam soalan seperti ini, nombor-nombor akan disusun sama ada dalam tertib menaik ataupun tertib menurun. Dan akhirnya kita akan menulis pola nombor dalam satu ayat yang ringkas. Mari kita lihat contoh soalan di bawah. Soalan menghendaki kita mencari pola nombor. Bagaimana hendak mencari pola nombor? Okey, langkah 1. Tentukan sama ada dia dalam tertib menaik ataupun menurun. Kita lihat nombor yang berbeza. Di rumah, ratus. Okey, bagus. 2, 3, 4, 5. Dan nombor yang paling kecil duduk di sebelah kiri ataupun paling awal. Bermaksud dia tertib menaik atau menurun? Bagus, dia dalam tertib menaik. Okey, langkah yang kedua. Kita perlu tentukan beza antara nombor. Okey. Apa maksud beza? Beza di sini adalah kita perlu mencari hasil tolak antara nombor 3 dan nombor 2. Berapakah hasil tolaknya? 3 tolak 2 sama dengan 1. 1. Dan nombor ini duduk di rumah ratus. Bermaksud bezanya adalah 100. Okey, bagus. Jadi, daripada nombor 190236 atau kita sebut 190,236 hendak menjadi 190,336, kita perlu menambah 100. Jadi kita teruskan nombor yang ketiga. Juga perlu tambah 100. 300 tambah 100 akan mendapat 400. Dan nombor yang keempat sama juga, 4 tambah dengan 100 akan menjadi 500. Jadi beza di sini antara setiap nombor adalah dia akan naik 100. Jadi cara menulis jawapannya perlu dalam bentuk ayat yang betul. Okey, cara menulis jawapan. Okey. Ayat pertama kita perlu menulis pola nombor ini dalam, kita tengok tadi, tertib menaik. Cikgu ulang. Pola nombor ini dalam tertib menaik. Berapa beza dia tadi? 100. Jadi dia akan tulis tertib menaik 100, 100. Jika kita beza tadi 1000, kita akan buat tertib menaik 1000, 1000. Jika beza dia 10, tertib menaik 10, 10. Sekali lagi cikgu ulang. Macam mana kita dapat 100-100 ini? 100-100 ini kita dapat kerana beza antara setiap nombor adalah 100. Beza dia 100, jadi kita akan tulis 100-100. Okey, faham? Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua yang melibatkan pola nombor. Okey, seperti tadi cikgu ajar, yang pertama kita perlu pastikan
sama ada pola nombor ini dalam tertib menaik ataupun menurun. Langkah paling senang kita perhatikan di nilai tempat ataupun nilai digit di setiap nombor. Di manakah nilai digit dan nilai tempat yang berbeza? Jika kita lihat rumah sah, yang pertama nombor 4, yang kedua nombor 8, yang ketiga nombor 2, yang keempat nombor 6. Jadi di rumah sah sudah berbeza. Kita lihat pula rumah puluh. Rumah puluh juga berbeza. Nombor yang pertama nombor 4, yang kedua 4, yang ketiga 5 dan yang keempat 5. Jadi bila dua nombor yang berbeza, kita perlu menggunakan kedua-dua nombor ini. Kita lihat nombor yang pertama 44, yang kedua 48, yang ketiga 52 dan yang keempat 56. Jika kita lihat nombor yang cikgu bulatkan ini, nombor 44 lebih kecil daripada 48. Jadi kita tahu ia akan menjadi dalam tertib menaik. Langkah yang kedua, kita perlu menentukan beza antara dua nombor. Cara menentukan beza adalah operasi tolak. Kita tolakkan nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. Kita lihat nombor yang pertama 48. Nombor yang kedua adalah 44. Jadi akan mendapat 48 tolak 44 akan menjadi 4. Jadi beza dia antara 467, 344 untuk menjadi 467,348. Nombor tersebut perlu ditambah dengan 4. 44 tambah 4 mendapat 48. 44 tambah 48 tambah 4 akan menjadi 52. 52 tambah dengan 4 akan jadi 56. Jadi kita tahu beza di sini adalah 4. Cara menulis pola nombor. Pola nombor ini ialah tertib menaik. Berapa? 4. Jadi jawapannya pola nombor ini ialah tertib menaik 4. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula soalan yang kedua dalam soalan berkaitan mencari pola nombor. Soalan menghendaki kita mencari pola nombor. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, langkah yang pertama kita perlu menentukan sama ada kedudukannya adalah dalam tertib menaik ataupun menurun. Cara paling senang untuk kita mengenal pasti sama ada ia dalam tertib menaik ataupun menurun, kita lihat nilai digit di setiap rumah. Rumah mana yang berbeza? Okey, rumah sah ke, puluh ke, ratus ke? Okey. Sekarang cuba anda lihat rumah mana yang berbeza nombor. Yang berbeza nombor adalah di kedudukan rumah puluh, ribu nombor 8, nombor 7, nombor 6 dan juga nombor 5. Nombor ni semakin besar atau semakin kecil? Okey, bagus. Dia semakin mengecil. Bermaksud dia dalam tertib menurun. Dan yang kedua, kita perlu menentukan beza antara nombor. Antara nombor 8, 7, 6 dan 5. Kita ambil nombor yang lebih besar iaitu nombor 8. Tolakkan dengan nombor yang lebih kecil di sebelahnya iaitu 7. Dia akan dapat 1.
Satu ini duduk dalam rumah apa? Satu ini duduk dalam rumah 10,000. Jadi dia bermaksud satu ini adalah 10,000. Okey, bagus. Bermaksud daripada 8 hendak menjadi 7, kita perlu menolak 10,000. 80,000 tolak dengan 10,000 akan mendapat 70,000. Begitulah seterusnya. 70,000 tolak dengan 10,000 akan dapat nilai 60,000. Dan akhir sekali 60,000 tolak dengan 10,000 akan mendapat 50,000. Jadi beza antara setiap nombor adalah menurun 10,000. Jadi jawapannya adalah pola nombor ini dalam tertib menurun. Sekali lagi, pola nombor ini ialah tertib menurun. Berapa? 10,000, 10,000. Jadi jawapannya pola nombor ini ialah tertib menurun 10,000, 10,000. Okey, untuk pengetahuan anda semua, tidak perlu sebenarnya untuk menulis tolak 10,000, tolak 10,000, tolak 10,000. Cikgu tulis untuk memudahkan kefahaman anda. Yang jawapan yang diperlukan hanya ini sahaja. Pola nombor ini ialah tertib menurun 10,000, 10,000. Okey, bagus. Okey, sekarang kita lihat pula soalan yang seterusnya. Soalan menghendaki kita mencari pola nombor dan melengkapkan petak di bawah. Soalan ni dia ada dua perkara yang perlu kita buat, iaitu mencari pola nombor dan juga melengkapkan petak di bawah. Okey, dalam soalan ini ada 4 petak dan hanya 3 sahaja yang diisi dengan nombor. Petak yang ketiga tidak diisi. Soalan menghendaki kita mengisi sendiri nombor tersebut. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti yang kita belajar dalam slide sebelum ini. Langkah pertama, kita perlu menentukan sama ada ia dalam keadaan tertib menaik atau tertib menurun. Bagaimana cara untuk menentukan sama ada tertib menaik atau menurun? Sama seperti cikgu ajar, kita lihat satu persatu mengikut nilai tempat ataupun mengikut nilai digit. 3 sah, semuanya 3, puluh semuanya 2, ratus 1, 10,000 1, 10,000 2, 3 dan akhir sekali 100,000. Nilai yang berbeza. Yang pertama diberi 2, yang kedua diberi 3, yang ketiga tidak diberi, yang keempat diberi 5. Bermaksud yang pertama 2, yang kedua 3. Yang mana lebih besar antara 2 dan 3? Okey, bagus. 3 lebih besar. Bermaksud dia dalam tertib menaik. Nombor lebih besar. Yang kedua, kita perlu menentukan beza antara nombor. Okey, nombor yang lebih besar di sebelah antara sebelah nombor 3. Sebelahnya adalah nombor 2. Jadi 3 tolak 2 dapat 1. 1 ni duduk di rumah 100,000. Jadi dia akan jadi 100,000. Okey.
Jadi beza antara satu petak kepada satu petak adalah 100,000. Jadi bagaimana nombor 2 iaitu 200,000 menjadi 300,000. 200,000 ni kita akan menambah dengan 100,000 akan menjadi 300,000. Jadi petak yang ketiga cikgu rasa tiada masalah untuk mengisinya. Kita perlu menambah di rumah ratus ribu menambah 100,000 akan menjadi 431,126. Di kedudukan rumah ratus ribu dia akan bertukar menjadi nombor 4. Dan seterusnya juga kita uji sama ada betul ataupun tidak dinaik 100,000. Selepas nombor 4 kita tambah dengan 100,000 akan menjadi 500,000. Bermaksud dia akan naik setiap 100,000. Jadi cara menulis ayat yang betul iaitu pola nombor ini ialah dia dalam keadaan tertib menaik. Berapa tertib menaik? 100,000, 100,000. Jadi jawapannya adalah pola nombor ini ialah tertib menaik 100,000, 100,000. Cikgu rasa setakat ini saja penerangan cikgu mengenai pola nombor pada kali ini. Lepas ini kita akan buat latihan dalam buku teks. Sampai jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.